Okey, seterusnya. Nombor 6. Okey, rajah 3. Rajah 3 menunjukkan sebuah cermin yang dipasang di selekoh jalan yang berbahaya. Saya tak tahu you guys pernah tengok tak benda ni. Sebab saya pun jarang nampak ada benda ni. Apakah jenis cermin yang digunakan? Apakah jenis cermin yang digunakan? Okay. A. Oh, yang depan rumah dia tahniah. Boleh keluar tengok. Hari-hari nampak kan, so you mesti tahu. So, majority menjawabnya ialah A lah A. Ah, basically, cermin ni biasanya kalau ada dekat, ya cakap macam selekoh berbahaya lah. Dia kalau satu selekoh Z yang betul-betul tajam, kita akan nampak. Biasanya jalan yang kecil, biasanya kalau kita jumpa macam jalan kecil ke kan, lepas tu dia nak corner, lepas tu ada dinding pula. Kawasan kita corner tu ada dinding, dia akan ada lah benda ni. Saya drive kadang-kadang saya tak tengok benda ni, tak nampak pun. Kita bismillahirrahmanirrahim pasal lampu ke tekan horn ke kan, biasa kita buat macam tu je. Tapi adalah ini benda ni memang ada. So basically, apakah bentuk cermin yang digunakan? Dan ianya adalah yes. So betul lah ianya adalah cermin cembung. Kalau you guys pergi pun tengok, akan nampak lah dia sangat kembung macam tu. Dia kembung keluar macam tu. Dia cembung macam tu lah. Bukan cengkung, dia cembung macam tu. Alright. So soalan nombor 7. Apa jawapan besar-besar gajah tu? Okay. Kawalan biologi dijalankan di sawah padi untuk menghapuskan haiwan perosak seperti siput dan serangga. Siput dan serangga. Apa yang organisma yang digunakan? Kumbang kura-kura. Oh, liliput. Alright, nampaknya kita ada kumpulan A dan kita ada kumpulan B. Ada kawan-kawan kita jawab A, ada kawan-kawan kita jawab B lah. Okay. Ya, yang kat tangan tu ada apa-apa soalan? Boleh tulis tak ada masalah. InsyaAllah saya akan cuba ni. Okay, ada jawab A atau B lah. Ada jawab A, ada jawab B Alright. Okay, jom kita cek. Kawalan biologi dijalankan di sawah padi untuk menghapuskan haiwan perosak macam siput dan serangga. Apakah organisma yang digunakan? Okey, kita ada itik, kita ada burung hantu, kita ada ikan gapi dan kita ada kumbang kura-kura. Saya dengar nama bahasa Melayu dia. Ladybird. Sepanjang saya kenal ladybird ni, saya panggil ladybird dia. Okey. So, soalan dia cakap spesifik. Dia cakap untuk haiwan perosak seperti siput dan serangga. Jadi kita nak kena cari haiwan apakah yang boleh dijadikan sebagai kawalan biologi untuk menghapuskan kedua-dua ini. Dan secara kebiasaannya jawapan dia ialah itik. Untuk burung hantu betul. Sebenarnya burung hantu dan juga ikan gapi juga boleh digunakan sebagai kawalan biologi lah. Ikan gapi ni biasa digunakan untuk kita melawan macam serangga, macam apa? Jentik-jentik. Dia makan jentik-jentik. Burung hantu pula kebiasaannya kita akan cakap pasal tikus. Okey, burung hantu sangat sinonim kawan dia ialah tikus. Tapi macam kalau siput, okey, siput
siput sinonimnya ialah itik. So jangan pelik lah kalau tiba-tiba kita pergi sawah padi. Saya rasa cerita-cerita lama-lama dulu kan, macam Ugly Duckling ke apa ke, kalau tengok ada je sebenarnya orang macam lepaskan itik ke sawah-sawah macam tu kan. Dia nak suruh makan benda-benda tu lah sebenarnya. Okay. So ianya spesifik lah sebab soalan ni ada bagi spesifik contoh serangga perosak tu. So kita kena fokus dalam serangga perosak tu. Ialah tiput dan serangga tu yang boleh lawan dia hanyalah itik. Alright. Seterusnya soalan nombor 8. Vertebra invertebrata. Raja 4. Okey, raja 4 menunjukkan pengelasan. Okey, dikelaskan invertebrata. Antara berikut yang manakah contoh bagi kita ada yang berkaki dan juga tanpa kaki. Yang berkaki kita ada labah-labah. So apa lagi satu contoh yang berkaki? Alright, soalan tu betul soalan tu. Tapi semua tu berkaki. So mana satu sebenarnya jawapan dia? Lebih 3 pasang kaki? Probably. Apa yang mensamakan dan apa yang berbezakan di antara semua-semua tu? Berbisa. Okey. Biasanya apabila kita cakap pasal vertebrata dan invertebrata, vertebrata dan invertebrata, sama ada ianya berkaki ataupun tidak, kebiasaannya lah kalau kita sembang pasal vertebrata, invertebrata, apa maksud dia? Tulang belakang kan? Ada tulang belakang dengan tak ada tulang belakang. So bila kita cakap pasal invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang, biasa kita akan tengok jenis tulang yang ada. Okey. Yang tak ada kaki, contoh dia macam cacing. Paling senang lah, cacing, lintah kan. Itu semua yang tiada kaki. Yang ada kaki kita ada jenis macam labah-labah. Jenis macam labah-labah. So kita tengok balik labah-labah ni apa klasifikasi dia. Lepas tu apakah satu lagi invertebrata, yang tak ada tulang belakang, yang berkaki. Kita tengok satu lagi. Kalau kita jawab A, B, saya rasa ini complete. D je tak ada orang jawab tadi. Udang je tak ada orang cakap. Yang lain semua orang sebut. Scorpion orang sebut, centipede orang sebut, butterfly orang sebut. Alright. Okay. So, soalan saya kembali. First kita nak kena tengok balik apa yang C. Apa yang sama? Kalau kita perasan, yes, semua ni berkaki. Dan kalau kita perasan, 3 ni bertulang exoskeleton, bertulang keras. Kau perasan lah. Scorpion kalau kita perasan, kalau awak pernah tengok lah depan mata atau tengok dalam gambar kan, kalau berani nak sentuh, try tu sentuh. Kalau awak sentuh, awak susah nak tekan dia. Kenapa? Sebab dia ada tulang kat luar. Centipede pun sama, lipan pun sama. Okay? Lipan pun sama, dia ada macam satu tulang dekat luar. Udang pun sama, yang kita kupas-kupas tu, itu tulang dia tu. Yang kita kupas sebelum kita makan kan, certain orang saya tahu, jenis telan je. Saya pun kadang-kadang kalau bosan nak kupas, saya telan je. Tapi yang kita kupas je lah, itu dia punya kulit, dia ada kulit kat luar. Tapi kalau perasan kupu-kupu,
Kan tak ada. So the only differences untuk vertebrata yang mempunyai kaki dalam ni ialah jenis kupu-kupu. Yang ni jenis tak ada tulang belakang. Dia menggunakan tulang dia lembut. Dia kulit je lah, dia kulit je, lepas tu dia ada macam cecair je dalam dia. Dan dia juga berkaki. Dia tak ada tulang lah, dia tak ada exoskeleton tu. Okay, labah-labah sebenarnya ada walaupun saya tahu kadang-kadang kita tengok dari jauh sebenarnya labah-labah ni macam lembik. Tapi sebenarnya tak Itu sebab kalau perasan labah-labah kalau dia nak membesar, kan labah-labah kalau dia nak membesar, dia masih akan kena keluar daripada dia punya kulit. Dia ada salin kulit lah. Yes. Ini semua ada salin kulit lah Butterfly tak ada. Dia bukan salin kulit, dia tukar tu. Tapi once dia jadi kupu-kupu tu, dia memang besar. Dia ni lah. Dia tak berubah dah lah. Dia tak ada nak salin-salin kulit lah. Dia tinggal bertelur, lepas tu dia mati. Alright. Nombor 9. Nombor 9. X ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah untuk melawan patogen. Apakah X? X ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah untuk melawan patogen. Apakah X? Ada jawapan sebagai D. Ada jawapan sebagai, ada seorang jawab C Ada jawab C. Ada jawab D, ada jawab C lah. Yang B ni saya tak sure sebenarnya. 11.30. Okay, sorry tak. D, 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 C. C. Alright, ada antigen, ada antibody. Okay. Tak ada orang kumpulan vaksin, tak ada kumpulan serum Tak apa, you guys search balik apa sebenarnya yang sel darah putih keluarkan ke dalam darah tu. Okay, try check dulu. Alright. Ada C, ada D, ada C, ada D, ada C, ada yang berubah-ubah. Okay. Tapi tak apa, tak apa. Okay, ada C, ada D. So, vaksin, serum, tak ada Tak ada orang vaksin, tak ada orang serum Alright. So, kita check. X ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah untuk melawan patogen. Apakah X? First, kita kena kenal pasti dulu apa sebenarnya yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan oleh sel darah putih tu adalah antibody. Alright.
mana-mana ambil antigen, sebenarnya yes, dua-dua related sebenarnya. Okay, kedua-dua tu ialah related. Di mana antigen ini bermaksud satu jenis benda asing yang masuk ke dalam badan yang menyebabkan sel darah putih mengeluarkan antibody. Faham tak? So basically, katakanlah, okay, patogen. Patogen ni bermaksud satu jenis organisma yang boleh merosakkan badan. Okay, satu jenis mikroorganisma yang boleh merosakkan badan. Contoh, let's just say sekarang ni kita ambil benda paling mudah lah yang kita semua kenal sekarang ni, kita ambil COVID-19 katakanlah. So COVID-19 ni kalau dia masuk dalam badan kita, ianya satu jenis patogen, istilah dia. So nama lain setelah dia masuk dalam badan kita, ia akan dipanggil juga sebagai antigen. Okay, ia juga akan dipanggil sebagai antigen. Dia ada antigen lah sebenarnya dekat dia punya COVID-19 ni, dia macam ada spike dia tu. Spike tu dia punya antigen. Satu tempat di mana antibody akan melekat. So darah putih pula akan start macam, oh ada patogen dalam badan aku ni. Apa jenis bentuk antigen dia? Katakan antigen dia jenis bentuk A lah, katakanlah, na'udzubillah. Okay. Saya tak cakap itu nama betul ya, saya cuma cakap contoh nama antigen dia ialah A. So sel darah putih akan keluarkan antibody jenis A. Satu jenis antibody yang jenis A akan melekat kat COVID-19 punya antigen, akan meleraikan antigen, akan meleraikanlah COVID-19 tu, atau kata lain dia akan matilah, dia akan bunuh. Alright, dia akan bunuh COVID-19 tu. Okay, so antigen ialah tempat di mana antibody akan melekat, ataupun benda asing lah benda asing yang masuk ke dalam badan, atau benda asing yang menghidupkan sel darah putih untuk mengeluarkan antibody. Okey, benda asing yang hidupkan sel darah putih. Saya punya tulisan saya terlalu sikit, maaf. Untuk keluar antibody. Okey. Serum lah satu jenis bahan kimia. Okey. Vaksin ialah satu jenis, bukan ubat. Okey, first of all, vaksin bukan, istilah dia bukan ubat. Vaksin ialah vaksin. Vaksin ialah satu jenis macam bahan di mana di dalam tu mempunyai antigen. Okey, dalam ni ada antigen yang menyerupai vaksin yang kita nak. Contoh sekarang ni vaksin COVID-19, antigen di dalam ni menyerupai COVID-19 punya, di mana dia akan dicucuk ke dalam badan manusia. Okey, dicucuk dalam badan manusia akan menghasilkan antibody. Alright, saya kena terangkan sebab saya itu terperasan dan orang salah faham maksud istilah vaksin. Vaksin itulah dia. Ianya satu bahan yang dimasukkan ke dalam badan untuk mengaktifkan sel darah putih untuk melawan. Okey, dalam vaksin ni ada antigen tau. Untuk melawan that specific antigen tu. Antigen yang spesifik tu. Kepada mana-mana bahan, contoh saya ambil macam vitamin C. Kepada mana-mana bahan yang dipanggil vitamin C yang awak makan, jangan panggil dia vaksin sebab dia bukan vaksin. Nama dia suplemen. Istilah dia. Suplemen. Okay. Get the perkataan tu betul lah. Sebab kita tak nak panggil kerbau tu lembu. Dan kita tak panggil lembu tu kerbau. Pening orang nanti. Saya pergi sawah membawa lembu. Kan pelik. Okay. Jangan panggil. Itu sama dia suplemen Take care of that. Istilah sahaja. Okay, seterusnya. Bos 10. Jadual 1 menunjukkan nilai pH bagi 5 jenis larutan. Okay, nilai pH bagi 5 jenis larutan. Kita ada larutan P, larutan Q, larutan R, larutan S dan juga larutan T. pH value dia adalah 1, 5, 7, 10 dan 13. Kalau antigen dekat darah. Antigen dekat darah, okey. Itu kes darah ni kan. Darah O ke darah A atau darah B kan. Itu jenis, itu antigen lah. Antigen ni benda yang melekat dekat dalam, katakan kita ada darah. Setiap darah ni contoh macam darah A, dia ada antigen B tau. Yang melekat dekat dia punya
darah. Di mana dia akan keluarkan antibody B. Jadi kalau ada darah, antibody A. Darah B, jom. Katakan ini adalah darah B. Alright. Katakan ini adalah darah B di mana dia tak boleh masuk darah A. Dia juga tak boleh masuk darah AB tapi dia boleh masuk darah O. Okey. Darah B dia ada antigen yang melekat dekat ni. Antigen, seingat saya antigen A. Alright, seingat saya antigen A. Dia akan keluarkan antibody B. Kalau kita masuk. Yes. Dia ada antigen B. So, apabila kita masukkan darah, katakan darah AB lah, darah AB, katakan kita masuk darah AB ke dalam darah A, yang di mana dalam dia punya antigen ada kedua-dua AB punya antigen, dia masuk ke dalam ni, so antibody tu akan start lawan. Okey, dia akan start lawan lah. Itu yang dia orang boleh mati tu. Kalau darah O dia tak ada antigen. Dia smooth. Dia kosong je. So dia masuklah dalam mana-mana, AB ke, A ke, semua tak boleh melekat. Itu sebab darah O ni universal donor, dia boleh bagi semua orang. Darah AB dia universal receiver, dia boleh terima semua. Kenapa? Sebab dia tak ada apa-apa antibody yang boleh membunuh mana-mana ni pun, darah pun. Dia masuk ke darah A ke, masuk ke darah B ke, masuk ke darah C ke, O ke kan. Dia boleh duduk keliling-keliling dia, tak ada masalah. Tak ada orang nak bunuh dia. Okay. So tu antigen dalam darah lah. Antigen ni sebenarnya secara spesifiknya lah Okay, saya baca tadi lebih kepada general untuk awak semua faham. Tapi secara spesifiknya ialah satu jenis bahagian dekat benda hidup tu. Satu benda lah. Satu jenis bahagian dekat benda untuk antibody melekat. Dan setiap satu tu, antigen dia berlainan. Okay, tak sama. Contoh macam COVID-19 ni, dia tak sama macam, dia hampir sama tapi dia tak sama macam MERS, M-E-R-S-A. Middle Eastern Respiratory Syndrome yang kita pergi Mekah sebelum ni, kalau tahu sebelum ni, dalam 4 tahun lepas dengan saya, kita pergi Mekah. Sebelum tu ada kita panggil H1N1. Ada, saya tak rasa H1N1 ke tak. Tapi kalau ada pun antigen dia lain lah. So antigen dia lain, so sebab situ kenapa kita kena ada vaksin lain, sebab tu kita kena ada everything lain lah, antigen dia lain. Kita nak serang antigen yang berlainan. Okay, kembali kepada soalan nombor 10. Cara satu menunjukkan nilai pH bagi 5 jenis larutan. 1, 5, 7, 10, 13. Antara pasangan larutan berikut yang manakah menghasilkan satu larutan garam apabila dicampurkan? Satu larutan garam apabila dicampurkan. B, P dan T. B, P dan T. Alright, majority kalau kita jawab B dan ada jawab C, ada jawab B, C, ada jawab C, ada jawab B, jawab B, jawab B. Okay. Maknanya majority jawab B Okay. So jom kita check. Jarum satu menunjukkan nilai pH bagi 5 jenis larutan. So kita ada 5 jenis larutan lah. Kita ada larutan P, kita ada larutan Q, kita ada larutan R,
S dan juga T. So kita ada nilai pH yang berbeza lah. Okay, P pH dia 1, Q pH dia 5, R pH dia 7, S pH dia 10, T pH dia 13. So kita kena ingat balik apabila kita sembang pasal pH, maksudnya kita sembang pasal acid dan base. Acid dan base. Ada satu kata tengah, neutral. Lagi rendah pH, lagi acidic. Makin berasid lah sesuatu bahan larutan itu. Semakin tinggi pH dia, semakin alkali atau semakin base lah dia punya larutan itu. Di tengah-tengah secara kebiasaannya kita akan sebut nombor 7. 7 tu kira center, dead center kat tengah-tengah. Dia tak dipanggil acidic, ia juga tidak dipanggil sebagai base, kita panggil dia sebagai natural. Untuk menghasilkan satu garam, satu larutan garam, apa yang perlu kita campurkan ialah kita kena apabila kita campurkan dua jenis bahan larutan, yang satu sifat dia adalah sifat acidic dan satu lagi sifat dia ialah sifat alkaline ataupun base, di situ datangnya sebagai satu larutan garam. Kalau kita tengok betul-betul P dan Q, P dan Q, P, Q kedua-dua masih asid. Apabila kedua-dua masih asid, ia tidak menghasilkan garam. R dan S, R dan S, S base, betul. Tapi R sifat dia natural. So dia tak juga akan menjadi garam. S dan T kedua-duanya adalah acid. Kedua-duanya ialah base, Kedua-dua ialah base, so dia just makin base sahajalah. Dia tidak akan membentuk juga satu larutan garam. Jadi jawapan dia ialah B, tahniah, betul. Majoriti betul tadi So tahniah. Alright, so nombor 11. Dalam rajah 5, beban 30 Newton dan 50 Newton digantung dalam titik X dan titik Y. Satu rod masing-masing. Okay. Rod itu ditanda dengan kebahagian yang sama besar antara titik label A, B, C, D yang mereka kedudukan fulcrum supaya rod itu seimbang. Okay. Mana kita letak? A, B, C ke D? Supaya ianya seimbang. Alright, kita ada C, kita ada B, kita ada C. Okey, tak apa. Boleh cari dulu. Alright.
C. Majority jawab C, ada yang jawab B. Okey. So, sekarang soalan tanya kita. Okey, kita tengok boleh soalan. Soalan tanya kita. Dalam darjah 5, beban 30 Newton dan 50 Newton digantung pada titik X dan titik Y dalam satu rod masing-masing. Okey, satu letak belah kanan sekali, satu letak belah kiri sekali. X ada 30 Newton, Y ada 50 Newton. So, rod tu ditandakan dalam bahagian yang sama besar. Okey, masuk manakah di antara tu akan dijadikan sebagai kedudukan supaya dalam fulcrum supayanya seimbang. Maksudnya belah kiri force belah kiri. Okey. Beban sebelah kiri dan beban sebelah kanan mesti sama. So first kita boleh tengok kepada formula lah. Kita ingat balik formula dia. Formula dia mesti menjadi mg equals to mg. Okey. Mass g ni sebenarnya jarak lah. Okey, jarak. Okey, jarak di antara dua ni. Okey. Dan kedua-dua ni mesti sama. Baru ianya menjadi seimbang. So 30 darab X katakan, kita tak tahu berapa akan bersamaan dengan 50 darab juga dengan X lah, kita pun tak tahu berapa. So dekat sini kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. So kita boleh ambil tahu kat sini ada berapa kotak sebenarnya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sekarang kita tahu bahawasanya B ni memang dead center, tengah-tengah. So dia 4 belah kiri, 4 belah kanan. Dia betul-betul tengah. So sebabkan 30 kat sini, jadi kita boleh tak best kan letak kat, kalau kita ambil B katakan 4 kiri 4 kanan, katakan 30 kali 4, 50 kali 4 mesti lain kan. 3 kali 4, 15, sorry 12, sorry 12, 5 kali 4, 20. Dia tak timbang kan. Ini kalau kita ambil B lah Kalau kita ambil C, apa yang kita dapat ialah 30, kita darabkan C kat sini, kita ada 5 sebelah kiri dekat 30. Kita ada 3 belah kanan. So darab dengan 5, darab dengan 3. Dia jarak ni jarak daripada berat load dia kepada fulcrum dia. Okay, kepada fulcrum dia lah. So kita akan dapat 150 dan juga 150. So kat sini kita melihat dia punya force dia punya daya dia adalah sama. So dengan tu kita dapat tahu jawapan dia ialah C. A little bit of try and error, but itu cara kita boleh tahulah. Sebab dia tak bagi kita spesifik berapa jarak satu belah kan. Dia pun tak bagi tahu kita berapa Newton yang perlu kita cari. So try and error sikit lah. Alright. Soalan nombor 12. InsyaAllah kalau sempat kita buat satu lagi, kalau tak ni kita buat last. So 12. Antara yang berikut yang manakah pemantulan bunyi yang terbaik? Antara yang berikut manakah pemantul bunyi yang terbaik? So langsir tebal, papan lembut, kotak kertas tebal atau dinding konkrit. Mana paling bagus sekali nak pantulkan bunyi? Okay. Alright, majoriti kaum kita jawab adalah E. Tapi saya masih sikit lagi untuk you guys. Kaum kita mungkin ada yang tengah Google ke apa kan, so kita bagi kaum kita Google dulu kejap. Alright, ada yang jawab A. Jadi jawab B lah. B lah, jadi jawab. Okay. So, antara berikut, yang manakah pemantul bunyi yang terbaik? Kalau kita tengok balik di antara kepada 4 ni, jawapan dia ialah dinding konkrit. Kalau kita perasan, langsir tebal ialah satu jenis bahan yang boleh menyerap bunyi. Kan? Dia boleh serap bunyi, papan lembut pun sebenarnya boleh serap bunyi lah.
Sebab dia senang nak bergetar. So dengan situ dia susah nak bounce balik. Tip paper, kotak kertas tebal pun kebiasaannya untuk penebat, kita nak tebat rumah supaya rumah kita tak, bukan rumah lah, studio sebenarnya. Macam studio ke apa, you nampak yang macam hitam, macam awak letak apa, kotak apa? Kotak telur yang tak kotak telur tu kan. Tu jenis menggunakan kertas, kotak kertas tebal lah. Tapi dinding, kalau kita perasan kita kat rumah kita, rumah batu tu, kalau you guys duduklah satu bilik yang agak terkurung, kalau jerit kuat-kuat akan dengar balik pantulan-pantulan bunyi. So memang dinding ni dia sangat senang lah. Dewan pun sebenarnya kalau perasan dia sangat senang nak pantul-pantul bunyi sebab muat daripada dinding konkrit. So kalau dewan tu nak suruh kurang, buat dinding kayu. InsyaAllah kurang sikit. Kalau kat tandas pun pakai konkrit kan? Tandas pakai konkrit tak? Saya tak tahu kalau tandas awak pakai kayu. Tapi kalau tandas kayu yang lama-lama dia tak ni sangat tak. Tapi kalau kat tandas, yes, kalau yang jenis tandas biasa, tandas konkrit, antara reason, actually ada saintis, kalau perasan awak nyanyi kat tandas, kadang-kadang bunyi jauh lebih sedap daripada awak nyanyi dekat tempat biasa. Especially kalau pasang mic. Sebab tandas tempat paling orang suka menyanyi. Sebab saya tak tahu, saya tak berapa pasti sangat kenapa, tapi ada satu bacaan saya baca lah. Dia cakap struktur tandas ni sebab dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. So kalau kita nyanyi, pantulan-pantulan bunyi tu menyebabkan dia jadi satu harmoni tu. Dia harmonize kat tandas. Dalam tangki biasa dibuat antara dua, sama ada besi ataupun plastik. Jarang dibuat menggunakan konkrit sebab berat. Itu at least tu bacaan saya lah kepada siapa-siapa yang nyanyi dalam tandas kan. Saya pun nyanyi dalam tandas kadang-kadang. So yelah, suara kita tak sedap kan, dengar lah tandas, sedap sikit. Boleh rasa jadi macam Naim Daniel sikit kan. Dalam lift biasa besi juga. Jarang lah awak lift pakai konkrit. Kejap. Berat awak. Okay. Tak tahu tangki steel. Tak pernah tengok tangki steel konkrit ke tak. But that's the idea lah. So concrete wall, dinding konkrit biasanya lebih senang untuk ni lah, pantul. Karat tak ada kena dengan bunyi. Karat dia kena mengena dengan oksigen dan dia kena mengena dengan oksidasi dan juga redox. Okay. Reduction and oxidations. Fe2 menjadi Fe3. Okay, so ada soalan insyaAllah? Selain daripada tangki ke, kenapa tandas sedap ke? Tak ada kot insyaAllah. Okay, so dengan tu saya cakap terima kasih untuk malam ni. Sekalian baik datang Allah, sekalian buruk datang ke masa sendiri. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Jumaat ni insyaAllah untuk matematik, dan kita akan sambung soalan-soalan seterusnya untuk sains lah minggu depan. Yes, minggu depan. Okay, just dah buat peringatan sikit kepada semua, terutamanya. Saya, kalau tak silap itu kerajaan ada menyebut akan start vaccination untuk anda semua. 12 sampai 17 akan fokus lebih kepada SPM dahulu. So dengan ni saya nak beri ajak lah, saya nak ajak ramai-ramai untuk